Alright, kita dah bersiaran. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah kita bersiaran sekali lagi hari ini. Alhamdulillah. Okey, dengan menu yang baru seperti biasa ya Kak Zaida. Yes. Syukur Alhamdulillah. Thank you so much Kak Zaida. Hari ni dengarnya macam istimewa sikit lauk ni. Istimewa sikit dia sebab jaranglah orang masak lauk ni. Jarang-jarang sangat. Jarang sangat. Okey. Kalau nak pergi makan kat restoran. Tapi harganya agak-agak melambung ya. Kalau di restoran mahal sangat ni yes. Masakan yang kita nak tunjukkan ni. Ya. Alright. Okey, alhamdulillah kita tunggu ramai lagi yang akan tune in bersama kita. Maksudnya betul. Kongsi. Maksudnya apa? Kongsikan video live kita ni dengan rakan-rakan anda, dengan seluruh keluarga anda yang ada dekat Facebook tu. Juga di IG. IG dah boleh hantar aeroplane hantar pakai aeroplane tau dekat dalam IG. Jadi boleh jadi boleh kongsikan dengan rakan-rakan anda yang kita sedang bersiaran. Okay. Minta love, komen, like dan share banyak-banyak supaya macam Ben cakap tadi lah, supaya kita boleh kongsi lagi dengan lebih ramai orang ya. Dan kita boleh kongsi pengetahuan tu. Ilmu tu ya, kita boleh kongsi. Betul. Thank you so much Kak Zaida. Especially hari ni ya, resepi hari ni memang jarang sangat perempuan masak di rumah. Saya rasa boleh dikira lah ya yang nak masak lauk ni di rumah ya. Ya, tak semua actually yang makan ni yang sebenarnya ya, yang suka benda ni. Tapi ada yang suka ni nak cari masakan ni agak susah ya. Hanya di restoran Minang atau restoran Padang sahaja. Alright. Okey, tapi bahan je nampak macam sikit je ya, sikit. Tetapi bahan utamanya agak susah nak dapat ya. Sebab yalah sepatah Kak Zara kata kalau nak makan biasanya baik makan beli je lah. Tapi mahal ya. Masakan ni mahal kalau di restoran Padang atau restoran Minang. Yes. Kak Zaida dah ramai dah ni. Okay, kita jom. boleh masak lauk special ni. Jom masak dengan Kak Zaida. Okey, jom. Okey, hari ni Kak Zaida nak masak gulai tunjang. Ini resepi Minang ya ataupun resepi Padang. Saya dulu ada restoran Padang dan ini salah satu menu saya yang ramai customer datang cari. Cuma kita tidak masak hari-hari lah ya. Sebab nak dapatkan tunjang tu ya. Okay. On occasion lah satu minggu dalam 4 kali kita masak macam tu ya. Tapi memang ada yang datang all the way dari jauh kerana nak makan tunjang. Sebab tunjang ni susah nak dapat ya. Dan ada yang kadang-kadang suri rumah dia tak tahu mana nak beli tunjang ni ya. Okey, bahan-bahan untuk gulai tunjang kita hari ni, Kak Zara guna lebih kurang 1,5 kilo hingga 2 kilo tunjang. Ini saya beli yang frozen ya, sebab nak dapat fresh memang susah, melainkan kalau kita kenal orang yang jual daging di pasar lah ya. Ini tunjangnya. Okey, tunjang ni ialah ada yang bertanya apa tu tunjang ya. Tunjang ni dia adalah lemak ataupun lemak keras ya, urat bukan lemak, urat di bahagian kaki ataupun kita panggil keting ya, keting kaki lembu ya. Dan saya beli frozen ya, sebab kalau yang fresh mungkin susah nak dapat ya, melainkan kalau kita kenal orang pasar tu, kita biasa jual, orang tu kenal kita boleh minta dengan dia urat di bahagian kaki tu ya. Itu kita panggil tunjang. Okey, Kak Zara guna dekat sini 1 kilo, 1,5 kilo hingga 2 kilo ni ya. Kemudian saya rebus menggunakan pressure cooker lebih kurang 1 jam setengah. Kalau perempuan tidak ada pressure cooker, perempuan rebus seperti kita rebus daging biasa, dia makan masa lebih kurang 5 hingga 6 jam untuk lembut. Tu yang orang malas nak masak Bel. Baik beli je lah kat restoran. Ya. Okey. Saya guna pressure cooker 1 jam setengah untuk nak dapat lembut. Itu pun kadang-kadang dia masih juga keras, kita akan lebih kurang antara 1 jam setengah hingga 2 jam ya. Guna pressure cooker. Kalau perempuan guna periuk biasa, letakkan air, direbus seperti kita rebus daging, dia akan makan masa 5 hingga 6 jam habis satu tong gas. Ya. So, itu yang ramai low yang heat malas. Lah. Kalau kita tu low heat lah. Low heat lah, medium. Kalau low pun dia tak nak, dia lambat susah juga. Lagi. Ya. So, rebus lebih kurang kalau pressure cooker 1,5 hingga 2 jam.
Dan kalau dapur biasa lebih kurang 5 hingga 6 jam. Itu pun kadang-kadang you kena check juga ya. Kadang-kadang dia susah nak empuk ya. Okey, dan letak sedikit serbuk kunyit supaya warna dia cantik bila kita masak nanti. So maksudnya kita rebus bersama dengan sedikit serbuk kunyit. Jadi tu yang nampak dia kuning-kuning sikit dia, tapi dalamnya macam ni. Saya dah potong kecil-kecil lah. Macam ni ya. Okey. So bahan-bahan untuk kita kisar ialah 2 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, 3 batang serai, 1 inci halia, 1 inci kunyit, setengah inci lengkuas, dan lebih kurang dalam 10 tangkai cili padi merah campur hijau, ataupun nak guna hijau saja boleh, nak guna merah juga boleh ya. Dalam 10 tangkai cili padi. Kemudian kita guna 10 hingga 15 tangkai cili kering. Kita guna juga dalam 4 biji buah keras, 2 keping asam keping. Kemudian daun yang kita perlu guna ialah 1 keping, 1 helai daun kunyit, 3 ataupun 4 helai daun limau, dan 3 daun salam. Okey, dan kita guna juga sedikit santan, sama ada nak guna santan fresh boleh atau santan kotak juga boleh. Dan itu sajalah bahan-bahan dan garam. Okey. Now kita pertama sekali kita perlu kisar ya ke semua bahan-bahan ni. Kita kisar 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 1 inci kunyit, setengah inci lengkuas, 10 cili padi, 3 batang serai, 4 ulas bawang putih, 2 biji bawang besar. Semua kita masukkan. Kita masuk semua. Dan 4 biji buah keras. Bersama dengan kesemua daun. Daun salam, daun limau dan daun kunyit. Betul-betul saya boleh dapat bayangkan betapa intensnya dia punya betapa flavor ya. Betapa pekatnya, betapa rasanya pure ya, sebab kita kita kisar semua. Kisar hingga halus ya. Okey. Kita masukkan lada kering. Kisar hingga kesemuanya halus ya. Terbang tu. Dia terbang. Ya, dia bau ni apa ni? Okey, lagi kisar kan? lagi. Ada hingga kita nampak semuanya halus ya. dia jadi macam paste lah Kak Zaida. Ya. Okay, sementara tu Kak Zaida dah panaskan belanga. Kak Zaida guna belanga tembaga ni lagi. Alright. Wow. Okey, dah siap ni. Kita panaskan belanga kita. Okey, letakkan sedikit minyak. Kita tumiskan bahan-bahan yang kita dah kisar ni tadi ya. Yang sedap tu bila minyak dia betul-betul panas tu, bila kena kita pula dengan belanga ya.
Belanga temaga ni dia panasnya tu bertahan lama ya kalau kita guna temaga ni masak. Numis ya. Okey. Kita akan tumis hingga dia garing. Right. Baunya pun dah sedap ni. Sedap. Sebab dia ada 3 daun dekat dalamnya. Dia ada juga halia, kunyit, serai, semua ada lah. Ya, sedap Bel bau dia. Ya, sedap. Pastinya pastikan kita kisar dia halus ya perempuan. Jadi dia sebab dia ada yang bahan-bahan yang kasar tu ya. Seperti apa tadi tu? Serai, lengkuas ya. Right. Semualah serba-serbi ada di dalam. Okay. So good. Masya Allah. Kalau cari belanga yang ada cover lagi bagus ni. Letup-letup. Cara tu kat saya dah. Entah. Kita ambil tutup ni lah. Kita tutup, cuba. Dapur kita, pan kita yang lain. Ya. Okay. Untuk coverkan dia hanya untuk dia tak nak dia meletup-letup je. Kita cari yang size sama size lebih kurang. Ya. Okay, this one bigger. Think boleh lah. Alright. Tak boleh lah pula. Tadi tu okey kot Kak Zaidah. Ni okey Ke ni? Samalah ni. Dah, semua kita test. Kita test ya sebab belanga ni tak ada cover ya. Ya. Okay, kalau api kecil dia lambat pula nak garing. New flame juga yang kita tumpang ya untuk tutup. Apa ada dekat rumah kita pakai je lah. Tapi kalau dulu-dulu Bel, belanga ni ada yang ada cover tau Bel. Ya. Arwah tok saya punya dia ada cover ya. So siapa yang masih ada apa panggil heirloom ya? Barangan yang turun temurun simpan dia. Saya ingat dulu tok saya memang ada cover dia. Cover dia berat sangat. Yalah tembaga. Berat kan? Berat sangat cover dia. Itu yang kita tak pakai tu sebab nak buka katuk dia tu tak larat. Right. Ya, kita make sure that kita tumis hingga dia wangi, garing, naik minyak ya. Okey. Ada yang bertanya ni Kak Zaidah. Yes. Macam biasa. Macam mana nak cari produk-produk Kak Zaidah? Macam mana nak dapatkan produk-produk Kak Zaidah? Okey, yang mana berminat nak dapatkan produk-produk Kak Zaidah, bolehlah hubungi ataupun WhatsApp nombor 011 1120 4733. Kita ada talian lagi satu 011 6420 1979. Ada 3 talian ya. Satu talian lagi 011 6426 4742. Yang nak bertanya lah Bel. Ya. Ada 3 talian untuk you all. Bukan itu sahaja, talian lagi satu untuk siapa yang berminat nak jadi agent. Menjadi rakan niaga Kak Zaidah. Di talian 018 32 99 606. Okey, bolehlah kontak tim admin kita, tim admin agent kita. Okey, yang nak bertanya macam mana nak jadi rakan niaga, macam mana nak beli produk Kak Zaidah. Okey. Jadi cepat-cepat WhatsApp. Dan juga adalah yang gila lambatkan, mohon maaf ya. Hang in there. Kita terlalu akan banyak ya talian. Kita buka 3 pun masih tak cukup ya. Ya, sampai 3 talian. Sebab talian kita bermula dari 9 pagi hingga 5 petang ya perempuan. Jadi harap perempuan bersabar. InsyaAllah kita akan layan ya satu persatu. Sebab yang sementara kita nak tunggu ni masak ya. Sebab yang bertanya ni kebanyakannya kadang-kadang bertanya tu makan setengah hari ya. Satu nombor ya, macam-macam nak ditahu lah ya. Yalah sebelum dia nak beli dia mesti nak bertanya dulu ya. Okey. So yang ni kita perlu garingkan dia dulu. Warnanya cantik dah Sekejap ya Bel, nanti tunggu dia naik minyak dulu. Ya. Okey, pastikan ini garing ya. Kalau tidak nanti perempuan makan akan rasa mantah lah, tak sedap ya. Ya. So jadi siapa yang mencari gulai tunjang ni, sebab sebelum ni kita ada keluarkan ya frozen tunjang ya Kak Zaidah. Frozen tunjang ya, tahun lepas kita ada frozen tunjang. Jadi masih lagi yang mencari, masih lagi yang bertanya Kak Zaidah, ada tak lauk frozen tunjang?
Jadi Kak Zaidah pun apa lagi Kak Zaidah Saya decide pun kan? decide untuk mengajar lah, jadi senang ya. Inilah yang kita berniaga kemarin tahun lepas ya, frozen tunjang. So yang ini juga saya ajar perempuan untuk perempuan masak di rumah ya. Resepi yang sama. Okey. So, jadi kita bolehlah masak di rumah. Okey Bel, boleh fokus, boleh tunjuk ni. Dia dah mula naik minyak dan garing, nampak tu. Wow. Nampak minyaknya dah merah ya. So kita akan masukkan tunjangnya. Kita masuk tunjang dulu. Look at that. Masya-Allah. Nampak juicy betul Masukkan air sedikit. Asam keping. Okey, kita tutup dulu sebelum kita masukkan bahan-bahan lain. Bahan-bahan lain. Kita akan masukkan santan ya. Alright. Okey. Alhamdulillah ada yang dah cuba produk-produk Kak Zaidah. Happy semua, alhamdulillah. Terima kasih ya yang dah purchase produk Kak Zaidah. Okay, don't forget kita ada cabutan bertuah. Ya, jangan lupa, manalah tahu nasib ya. Nasib perempuan, rezeki perempuan. Yang mana membeli dalam resit 200 dalam satu resit. Boleh mencuba ya. Perempuan tak perlu isi borang ke apa. Beli aja RM200 ke atas, automatik akan layak untuk cabutan bertuah. Perempuan tak perlu susah-susah macam, adakah saya nak kena isi borang ke apa untuk nak menyertai? Tak ada ya, tak perlu. Hanya beli dan invoice ni kita akan kumpulkan dan kita akan cabut pada masanya nanti itulah ya. Okey. Alright Bel, now tengok. Cantik dah naik minyaknya. Kita akan masukkan santan. Tapi ni kalau pakai santan fresh lagi sedap ya perempuan. Kalau perempuan guna santan fresh, dia ada minyak dari santan tu nanti yang akan keluar dengan sendirinya nanti kalau kita masak renyah perlahan ya. Okay. Wow. So untuk santan ni kena, lebih lagi daripada air Kak Zaidah. Kena agak-agak lah ni. Kena agak-agak ya. Nanti bila dia masak, dia akan keluarkan sedikit kita panggil macam gelatin tau. Ya, daripada tunjang ni ya. Nanti ini yang akan memekatkan, meledutkan kuah ya. Okey, kita akan besarkan api dan kita akan letak perasa garam. Wow. Look at that. Jangan lupa letak perasa garam ya. Kalau perempuan nak letak gula silakan ya. Saya tak letak gula di sini. Apa Malay apa? Ya? Apa tu Ben? Malay kot. Mana tadi Kak Zaidah sebut? Entahlah, lupa dah. Bahasa automatik dia keluar lama, tu ya. Apa orang kata bokep orang lama. Dia keluar bahasa pasar dia tu. Sekali-sekali kan. Apa ya tadi? Tak, saya pernah lupa apa. Bel tak pernah dengar ya Bel? Tak. Tu nak tanya tu apa benda tu? Entah ya, apa yang saya cakap tadi ya. Okay, nanti boleh mungkin kita tengok nanti lepas kita kita analyse balik apakah perkataan yang saya guna sebutkan tadi. Okay. Alright, ni jadi kita renehkan dia. Masak hingga dia pekat ya. Right. Okay, hingga dia masak bumbunya tu ataupun Indonesia panggil rempah-rempah yang kita blend, kita panggil bumbu ya. So hingga bumbunya betul-betul masak. Nak masak betul-betul bumbunya tu, perempuan perlu renehkan lama di atas api dalam kuali ya. Jangan tumis kejap terus masuk santan tu. Ada yang kadang-kadang tak berdesir pun, tak berbunyi pun dah ditaruhnya air santan. Itu bukan menumis namanya. Tumis perlulah minyaknya tu bertukar warna. Ya, barulah namanya tumis. Dan kena pastikan minyaknya ke atas. Apa orang panggil? Naik minyak. Naik minyak. Nampak tu Bel, ya Allah sedapnya Bel. Mana tu? Tengok. There you go. Okey, kita akan masak dia lama ya. Kalau betul-betul cara masak dia kena lama di atas api ni. Ya. Lama ya sehinggakan dia keluarkan dia punya gelatin dia tu. Ya. Right. So jadi ada yang bertanya ni Kak Zaidah, santan kalau santan fresh, santan pekat ke ataupun santan cair? Santan cair you kena tunggu lama sikitlah ya. Kalau santan pekat tu dia cepatlah pekat kuahnya Bel. Kita tak risau sebab apa? Tunjangnya tu kita dah rebus hingga empuk.
Jadi kita tak perlu risaulah yang kita maksudnya kita akan masak akan ada shortcut sikit lah ya. Kalau orang dulu tak, dia masak tu dia rebus half cook and then baru dia masuk dengan semua santan, baru santannya tu naik minyak Bel. Kita kadang-kadang nak cepat ya, kita guna pressure cooker. Nampak ni Bel, ya Allah sedap ni. Okey, kita biarkan dia renihkan lagi. Renih lagi ya. So jadi kita nak masukkan bumbu tu, rasa bumbu dekat dalam tunjangnya ya. Ya. Sangat-sangat Biar dia mesra. sedap. Biar dia mesra dan mesra. Right. Okey Kak Saidah, ada yang tanya pula ni, kelas PJJ masih going on ke? Yes. Ya, saya kelas PJJ masih Kak Zaidah masih on ya. Betul. Hubungi pada nombor yang tadi yang 3 yang Kak Zaidah bagi tu. Dekat situ boleh perempuan bertanya mengenai kelas PJJ. Sebab sebab kita dah nak raya insya-Allah. Tak lama lagi kita akan ditemukan dengan hari raya. So jadi nak buatlah kuih-kuih. Ada ya tak nenas, resepi tak nenas ada, resepi tak gulung ada. Okey, so jadi bolehlah WhatsApp team admin Kak Zaidah di talian 3 talian yang Kak Zaidah sebutkan tadi. Kita ada 21 lain-lain kelas ataupun modul yang Kak Zaidah dah sediakan. Thank you so much Kak Zaidah. Dan ada satu yang extra tu yang best, apa tu? Apa tu? Laksa Johor. Laksa Johor ya, laksa Johor for those yang nak. Ini ori Johor Laksa Johor original ya. PJJ ya. Okey, so PJJ. Nak dapatkan kelas PJJ, nak dapatkan resepi laksa Johor. Dengar tu orang kat sini laksa Johor. Dia macam nak pingsan dia dengar laksa Johor. Okey, untuk kelas PJJ dengan harga RM25 sahaja Kak Zaidah. Kita discountkan RM10 Kak Zaidah daripada harganya. RM10. Harga retail price-nya adalah RM35. Sekarang dengan harga promosi hanya RM25 sahaja. Okey Bel. Untuk lauk seperti lauk-lauk macam ni, seeloknya perempuan guna santan fresh ya. Cuma Kak Zaidah tak dapat nak cari santan fresh ni hari, so saya pakai santan kotak. Kalau perempuan guna santan fresh, lagi lama perempuan masak, dia akan mengeluarkan minyak original dari santan tu. Jadi masakan puan akan pekat ya, dia akan pekat dan bau kelapa tu yang membangkitkan lagi rasa, membangkitkan lagi selera kita nak makan lah ya. Sebab kan macam Kak Zaidah santan ya. Santan kan dia ada minyak dia tu. Dia ada minyak, jadi masakan kita lebih cantik ya. Okey. Alright Bel, ni pun dah nak masak dah Bel. Lagi. Ni pun dah nak masak. Nampak dia lagi. Mana tu? Kita tengok. Nak masak dah ni Bel. Okay, look at that. Masya-Allah. Ni siapa yang suka makan ya? Siapa yang suka makan ni ya? Makan tunjang. Dan tunjang ni ada khasiatnya tersendiri ya. Yes, dia ada khasiat dia tersendiri ya. Sebab saya dulu berniaga, ada juga yang datang kedai saya tiap-tiap hari ya, almost setiap hari datang cik tunjang ni. Saya tanya dia, tak kenapa makan hari-hari ya? Dia kata doktor nasihatkan dia untuk makan sebab dia ada masalah dengan dia punya lutut ya, lutut kaki dia ya. She's an athletic. Dia bersukan, orang ni bersukan ya. So doktor suruh dia cari sumber tak nak ke ni buat balik sikit. Alright. So rasanya tak silap ya, okey. Kak Zaidah tengah bercerita tadi pasal customer Kak Zaidah ya. Dia kata doktor nasihatkan dia supaya makan yang bukan suplemen. Ya, bukan apa, dia suruh makan, suruh cari original sauce, sumber asli. Ya, untuk nak kuatkan dia punya tulang ya. So tu yang dia datang cari tunjang tu kat kedai Kak Zaidah ya, almost every day. Okey, Bel dah siap Bel? Woohoo. Ya, sedap ya. Kalau ada orang tak pernah makan ya, mungkin orang akan tanya apa rasa tunjang ni, dia kenyal-kenyal lah. Nama pun urat kan. Urat kan dia tak boleh lah lembut macam daging. Dia akan ada kenyal-kenyal lah, rasa macam jelly-jelly sikit lah. Okey. Alright, kita tunggu dia naik minyak and then kita akan tutupkan api.
Oh, sedap ni Kak Zaidah. Bunyinya sedap. pun meletup-letup tu dalam tu. Ya. Ayo, sedapnya. Ini kira masak shortcut juga ni, Bel. Ya, bau dia pun sedap. Of course baunya sedap sebab dia ada serai, lengkuas, daun salam, daun limau. Daun apa lagi tadi? Daun Salam. Daun kunyit ya. Daun kunyit, Dia ada serai yang membuatkan baunya sedap ya. Ya. Full with Okay. flavor. Kita tutupkan api, kemudian kita tutup sekejap bagi dia naik minyak. Alright, lepas tu bolehlah kita hidangkan. Macam ni lah lauk orang lama dia akan minyak tu adalah satu naik minyak tu dekat atas lauk tu. Cantik, Bel. Bila sesuatu masakan tu, bila sesuatu masakan tu naik minyak, kita tahu cara penyediaannya, masaknya adalah lama. Ya, masakannya tu lama, dimasak lama sebab itu minyaknya naik ya. Macam rendang lah. Rendang kan lama berjam mata dapur. Mana ada rendang 1 jam, rendang 2 jam 3 jam ya. Ada tak Kak Zaidah kalau buat gulai tunjang ni sebab tunjang kita tak masak awal, kita masak terus dia fresh. Macam mana Kak Zaidah kalau macam tu? Fresh? Maksudnya kena masak 5-6 jam lah. So jadi di atas api sama jugalah macam rendang jugalah. Macam rendang lama betul ya. Tapi seeloknya direbus lebih kurang half cook. Then baru disambung. Kalau tidak lama sangat pun lama ya nak mengacau. Dia bukan boleh tinggal. Bila dah ada bumbu, bila kita tinggal nanti berkerak pula. Kalau kita rebus tu lain ya. Kita rebus dia saja tak apa. Kalau dah ada bumbu you tak boleh tinggal 5 jam 6 jam nak duduk mengadap kuali. Banyak pula kerja kita kan. Okey, dah siap dah. Wow. Kalau perempuan tak suka pekat, nak cair-cair juga boleh. Buat cair sikit dia pun sedap juga. Itu dia. Jadi penggemar tunjang, jarang sekali kita nak jumpa lauk tunjang ni. Okey, jadi dah boleh masak sendiri di rumah. Kalau perempuan tak suka pekat, boleh buat cair-cair. Cair sikit lah maksudnya ya. Cair sangat tu macam lauk lemak pula. Tak adalah specialnya tu. Dia biasanya tunjang akan dimasak pekat-pekat gitu ya. Ada berkuah sikit lah. Baru nampak bumbunya tu lah banyak. Ya. Aku panas. So good. Tengok tak? Sekejap ya. Kak Zaidah masak banyak ya. Kalau perempuan nak makan dalam tak ramai dalam family, tu salah masak banyak macam ni. So banyak jadi tunjang ni tadi berapa beratnya? Ni sekilo setengah 2 kilo. Kak Zaidah tadi lebih kurang dekat 2 kilo kat ni. So perempuan perlulah kurangkan sedikit bumbunya kalau perempuan masak sikit ya. Nanti pedas pula. Okay, Bel. Gulai tunjang kita dah siap. Alhamdulillah. There you go. Gulai tunjang in the house. Kalau kita goyangkan dia, nampak tu. Itulah tunjang. Tu tunjang dia bergegar ya. Dia urat ya. Ada yang tanya yang tak pernah dengar, tak pernah makan, tak pernah tahu pun ya. Urat boleh dimasak. Ada yang cakap boleh makan urat. Tengoklah urat dia. Kan? Urat dia besar kalau urat ayam kecil. Urat lembu besar ya. So inilah tunjang. Ada juga yang panggil keting ya. Ada juga yang urat ya, yang panggil urat. Cuma masakannya kalau perempuan rasa macam saya suka masak pekat-pekat ya. Kalau perempuan suka cair, perempuan tambahkan air atau tambahkan santan cair. Untuk nak dapatkan dia berkuah lah ya. Tapi biasanya ni tak berapa kuah sangat kalau masak lauk ni. Okey, dah siap Bel. Dia kalau makan ni selalunya dipadankan dengan apa Kak Zaidah sedap? Of course lah nasi putih. Woohoo. Mestilah makan dengan nasi, makan dengan roti semua tak macam tak kena sebab dia pedas. Ya. Dia tak ada rasa apa sebenarnya Bel. Dia hanya rasa kenyal-kenyal. Kenyal-kenyal, keletup-keletup. Macam tu. Dia tak adalah rasa macam manis ke. Dia rasa lemak-lemak campur kenyal. So if you makan dengan roti macam tak kena. Jadi you kena makan dengan nasi putih dan dia agak pedas. So kalau for those yang tak kuat pedas, boleh kurangkan pada cili merah dek. Cili padi pun tadi? Cili padi memang kena banyak. Yang kena kurang is cili kering. Cili kering, sorry. Cili kering, kurangkan sikit pada cili kering ya. Dan ada juga setengah for those yang nampak macam pekat ya kuah ni sebab dia mengeluarkan gelatin Bel.
So dia akan pekat. Jadi for those yang tak suka lauk pekat sangat, perempuan boleh tambahkan sedikit air lagi. Tambahkan santan cair ya. Ikut cita rasa masing-masing lah ya. Perempuan dah letak, kemudian ikut rasa, ikut selera masing-masing. Ya Kak Jada dah bagi some tips. Kalau tak nak pedas, kena kurangkan cili kering ya. Dan cili padi biarkan dia, sebab dia mesti nak ada bau cili padi. Kalau tak nak juga pedas, terpulang ya. Cara masing-masing. Dan yang paling penting, masak ikut selera perempuan. Sebab kita nak masak untuk family kita. Jadi kalau family kita ada anak kecil, ramai anak kecil, jadi jangan buat pedas lah. Okay, so harap perempuan berpuas hati dengan resepi kita hari ini, gulai tunjang. So insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Sehingga itu, Assalamualaikum, bye.